Kita start live. Bentar ya. Okey. Kita masuk dah? Okey, so yang berada dalam sesi FB Live. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana berada dalam sesi FB Live dan juga yang mana berada dalam sesi Zoom lah. Okey, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa lagi. Okey, untuk berjumpa lagi dalam minggu ni. Okey, kita biasanya hari weekend kita akan spend masa kan. Okey, mungkin ada yang dah spend masa dengan you all punya leader-leader. Tapi hari Ahad ni Rahman rasa Rahman nak sharing sikit. Okey, Rahman nak sharing sikit kepada you all semua. Topik kita hari ni adalah kesilapan, alright. Kesilapan dalam business network yang you all jangan buat lah. Sebab kalau you all buat, ini antara kebarangkalian yang menyebabkan you all demotivate untuk teruskan buat business dan menyebabkan you all tak boleh grow laju dalam business network Mamasab. Okey. So yang berada dalam FB Live, you all boleh invite you all punya team masing-masing. Sama juga yang berada dalam sesi Zoom ni. Okey, yang berada dalam sesi Zoom, you all boleh tagging team you all sama-sama dalam group tu yang mana boleh notify dia orang yang Rahman dah start sesi kita hari ni. Okey. Kita bagi masa lebih kurang 5 minit. Okey, waalaikumsalam. Okey, yang mana berada dalam sesi Zoom ni, okey kita invite dulu Kita bagi laluan kepada tim-tim yang lain yang masuk dalam FB Live untuk diorang masuk dalam sesi kita hari ini. Okey, kita ada Mami Yani. Waalaikumsalam Sheila. Waalaikumsalam Ain. Okey, Ain Minlun. Okey. Waalaikumsalam Shikin. Ada Nisa, ada Karniza, ada Marjohari, ada Rashdan, ada Ahlami. Okey, ada Siti Mariam. Okey, ada siapa lagi? Ada Diana. Okey, ada Asila, ada Sofia, ada Niza, ada Nurish. Okay, ramai lagi yang berada dalam sesi live ni. Ada Nazatul, alright, ada Nazatul Fitri, ada Junior Cikgu Legend. Oi, lain macam nama. Ada Nur Hafiza, ada Diana. Okay, dah invite dah you all punya team masing-masing yang berada dalam sesi live. Okay, yang berada dalam sesi live jemput masuk you all punya team masing-masing. Yang berada dalam sesi Zoom, you all dah standby ke? Dah ready ke semua dalam sesi Zoom? Semua dah ready? Okey, kalau dah ready bagi thumbs up sikit ataupun you all type dekat ruangan chat Zoom, dah ready, okey? Alhamdulillah, hari ini berada dalam sesi Zoom ada 40 lebih. Kita jangkakan insya-Allah akan ada 50 plus. Okey, kehadiran yang isikan nama semalam almost 50 plus dekat 60. Jadi boleh dikatakan kehadiran kita hampir 80%. Okey, berikan tepukan masing-masing. Okey. Yang mana berjaya hadirkan diri di kala waktu-waktu hujung minggu ni. Biasanya waktu hujung minggu ni adalah waktu you all mungkin spend masa ataupun you all mungkin golek-golek dekat katil, layan movie dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ni you all spendkan masa you all tak lama insya-Allah. Okey. Biasanya sesi bersama dengan Rahman tak lama. Kita akan run dalam 45 minit hingga 1 jam. Rahman akan bagi make it short and simple. At least you dapat sedikit info ataupun sedikit knowledge malam ni pula. Tengah hari ni dan juga you all boleh terus implement dalam you all punya business. Okay. So yang berada dalam sesi live, okay, kalau boleh sama you all sharekan video live ni. Alright, you all boleh sharekan video live ni dekat you all punya wall. Ataupun kalau you all ada FB group you all boleh sharekan live ni dekat FB group you all. Okay. So are you ready? Dalam Zoom dah ready, cantik. Yang berada dalam live, are you ready? Okay, yang berada dalam live kalau dah ready, cuba respon. Saya dah ready. Okay. Saya dah ready. Okay. So alhamdulillah hari ini kita punya topik, alright, yang macam dijanjikan topik kita hari ini adalah, okay, kita check balik apa nama topik, aku terlupa pula nama topik dia. Okay, topik kita hari ini adalah 3 kesilapan besar dalam business network yang you all jangan buat. Okay, silap besar dalam business network yang you all jangan buat. Okay, kenapa benda ni you all jangan buat? Okay, Rahman nak share dengan you all semua. Kebanyakan kalau dalam business network ni, kalau you all tak faham apa silap yang you all buat, kalau you all buat benda ni, inilah yang menyebabkan you rasa down, you rasa demotivate, you rasa tak boleh grow, dan you rasa business ni susah. Jadi you all jangan buat silap-silap yang Rahman nak sharekan lepas ni, okay?
So ada 3 kesilapan yang Rahman consider antara kesilapan yang besar, ada 3 Ada berapa? Ada 3. So ada 3 kesilapan besar dalam business network yang you all jangan buat. Okay. So yang pertama, Rahman nak share screen boleh ke? Boleh ke Rahman share screen? Okay, boleh Alright, so kalau boleh share screen, Rahman akan connectkan dengan Rahman punya tab sebentar ya. Alright, sebab kalau tak ada conteng-conteng ni dia macam tak best pula. Biasa Rahman ada slide, tapi hari ni Rahman tak buat slide. Rahman just buat dekat Rahman punya tab. Jadi kena ada tab lah. Okay. Alright. So topik kita hari ni adalah 3 kesilapan besar dalam business network. Okay, kalau kita buat business network, ada silap-silap yang you all jangan buat. Kalau you all buat kesilapan ni, ini antara benda yang berkemungkinan boleh menyebabkan you rasa down, you rasa demotivate, you rasa tak boleh grow dalam business ni. Jadi apakah kesilapan yang pertama? So kesilapan yang pertama, alright? Kesilapan yang pertama dalam business network yang you all tak boleh buat adalah nak cepat kaya. Okay? Nak cepat kaya. Right? Kenapa ini antara kesilapan besar dalam business network? Alright, Rahman share dengan you all semua. Business ni, alright, business, okay? Business adalah satu journey. Okay? Business ni adalah satu journey. Adalah satu journey, perjalanan. Okay? Business adalah satu journey ataupun satu perjalanan. Bila you all yang berada dalam sesi live ataupun sesi Zoom ni, you all punya mentality nak cepat kaya, nak cepat kaya, nak cepat kaya. Yes, memang semua orang nak cepat kaya. Kalau boleh esok nak kaya terus. Kalau boleh minggu depan nak kaya, sebulan depan nak kaya, terus nak kaya. Memang kalau boleh macam itu. Tapi you all kena faham, silap ni you all tak boleh buat. You all tak boleh letakkan satu business ni adalah tempat untuk you nak cepat kaya. Bukan. Business adalah satu journey. Alright? Ramai ulang, business adalah satu journey. Bila you faham business ni adalah satu journey, okay? Contoh, ini adalah you all. Alright? You all nak pergi ke mana? You all nak pergi ke Johor. Alright? You all nak pergi ke Johor. So, cuba bagi tahu Rahman, sepanjang journey perjalanan you all, contoh kalau you all dekat KL, contoh you all dekat KL. Alright? Rahman nak tanya you all. Sebelum pergi dekat Johor, negeri-negeri mana yang you all kena lalui dulu? Cuba share sikit dekat ruangan chat atau ruangan komen. You all nak pergi Johor, negeri-negeri mana yang you all kena seberang dulu? Okay, ataupun you all kena rentas. Sekarang kan dah boleh rentas negeri. Kalau you all nak pergi Johor, cuba share sikit dengan Rahman. Negeri mana yang you all kena rentas sebelum you all nak pergi Johor? Alright? Yes, kena pergi dulu mana? Negeri Sembilan. Alright? Lepas pergi Negeri Sembilan, baru akan pergi ke Melaka. And then barulah akan ke Johor. So business ni dia satu perjalanan. Kalau you faham business ni adalah satu perjalanan, you akan faham yang mana kalau you nak buat business memang ada step by step yang you all kena lalu. Berapa ramai yang dalam sesi live hari ni you all adalah first time business? Business Mama Sab ni adalah business first time. Siapa? Siapa? Business Mama Sab ni adalah business first time dia. Business online first time. Business network first time. Siapa? Cuba respon saya. Alright, cuba respon saya. Yang mana first time? Business Mama Sab adalah business online pertama dia. Business Mama Sab adalah business network pertama dia. Okay, ada yang kata, ada yang share. Sani first time, Yana first time, Suzila first time, Ashikin first time. Siapa lagi? Siapa lagi first time? Yang berada dalam live? Alright. Okay, bagus. Alright, Hanim first time. Nur Izani pun first time. Ada lagi yang berada dalam live? Okay, alright. So, you all yang lagi-lagi yang mana first time? Ni Rahman nak bagi you all penekanan. Lagi-lagi kalau you all adalah first time buat business network, first time buat business online, you kena faham perkataan journey. Right? Perkataan adalah journey. Nama pun first time, of course, ada perkara-perkara yang you all kena improve. Sebagai contoh, alright, ni kita ambil contoh adalah dalam jenis perjalanan kita nak pergi destinasi Johor lah. Kalau daripada Johor, kena pergi Negeri Sembilan, kena pergi Melaka, baru kena pergi Johor. So, dalam erti kata lain, kalau kita buat business network,
Business network, of course, permulaan you kena belajar. Alright. Permulaan, of course, you kena belajar untuk buat sales dahulu. Alright. Ini adalah business network. Permulaan, of course, kena belajar untuk buat sales dahulu. Sales and marketing. Okay. Yang mana lagi-lagi, yang mana yang baru. Okay. Ramai tak nak bagi you all terus. Kebanyakan benda yang menyebabkan you gagal sebab you mentaliti nak cepat kaya dan you tak nampak benda ni. You tak nampak proses. You tak nampak journey ni. Jadi ramai nak terangkan dekat you all jangan rasa nak kaya kalau you all tak nampak benda ni. Jadi dalam business network, you kena faham, kena ada journey dia. Yang pertama adalah kena belajar untuk sales and marketing. Yang mana lagi yang first time. First time business you kena faham, you kena mahir dua perkara ni. Sales and marketing. Bila you dah faham sales and marketing, baru kita akan pergi next level. Alright. Next level dalam business network kita panggil sebagai recruiting, right? And training. Okay. Yang kedua, level dalam business network adalah kena recruiting and training. Dan dalam recruiting and training ni akan banyak benda lah yang you all kena belajar. Dan banyaklah you all kena lalui. Macam mana handle rejection, macam mana nak terangkan orang tentang business network, macam mana nak ajar orang macam mana untuk dia buat sale. Okay? Dan bila dah pergi recruiting and training, alright, baru you akan mula dengan develop company lah, ataupun you akan start mula develop leader. Alright? Develop leader. Develop leader ni kebanyakannya dah mula daripada level master stockist dan ke atas. Alright? So ini adalah journey perjalanan yang warna biru Yang warna biru ni adalah journey perjalanan dalam business network. Okay? Ini adalah journey perjalanan dalam business network. Yang warna hitam ni adalah journey perjalanan kalau nak ke Johor. You all nampak sama kan? Business ni adalah satu perjalanan. Kalau you nak pergi Johor, daripada KL nak pergi Johor, ada Negeri Sembilan, ada Melaka. Kalau you daripada seorang yang tak pernah buat business online, business Mamasab adalah business yang you first time business online, dan juga first time business network, inilah jalan-jalan yang you all kena lalui. You kena belajar untuk buat sale, marketing, recruit, training, baru you akan start develop leader, dan barulah income you all akan makin bertambah. So far clear? Alright? Kalau you, kenapa ramai sharekan pasal journey ni? Sebab kalau you nak cepat kaya, tapi you tak faham apa journey you nak lalui, you akan rasa benda ni mengarut. Okay? Alright, you akan rasa, Mamasab ni menipu je boleh buat kaya. Memang Mamasab boleh buat kaya. Tapi you kena faham, inilah journey dia untuk you jadi kaya. Clear? Inilah journey dia untuk you jadi kaya. Kalau daripada KL ke Johor, kena lalui Negeri Sembilan, kena lalui Melaka. Dalam business network, kalau you baru, you first time, you tak pernah buat business online, inilah journey dia. Belajar buat sale, marketing, recruit, training, baru you akan mula develop leader, dan by leader, baru you punya business akan mula auto-run. So far clear? Alright? Okay, jadi jangan buat silap nak cepat kaya tapi tak faham journey. Jadi dalam Mamasab, yes, you boleh cepat kaya, tapi you kena faham journey. Alright? Ini adalah kesilapan pertama, nak cepat kaya tapi tak faham journey. Tak faham journey. So kalau you tak faham journey, maka you akan sesat. You akan sesatlah dekat tengah jalan. Nak pergi Johor tapi tak tahu pun dekat Johor ni nak kena lalu apa dulu. Jadi you akan sesatlah. Nak pergi Johor tapi pergi lalu Lebuh Raya Utara Selatan pergi ke atas. Maka pergi ke Kelantan. Sebab you sesat, you tak faham journey. Jadi inilah journey dalam business network. Okay? So far clear? Alright, good job. Okay, let's go. Pergi yang kedua. Apakah kesilapan? Alright. Kesilapan dalam business network. Okay. Kesilapan dalam business network yang kedua. Alright. Yang kedua, okay, tak cantik pula bulatan kita. Yang kedua, kesilapan dalam business network. Are you ready? Alright, ready semua? Nak tahu yang kedua? Ready? Okay, Chun. Yang berada dalam sesi live pun dah ready. Yang kedua, alright. Kesilapan kenapa you tak boleh grow laju dalam bisnes Mamasab ataupun you all kesilapan besar adalah you tak faham. Tak faham business network. Okay? You tak faham business network. Apa tu business network? Okay?
Lagi-lagi yang mana yang baru? Yang mana yang baru? Yes, you all nampak marketing daripada leader-leader. Leader share, Alhamdulillah income 4 angka. Alhamdulillah income 5 angka. Alhamdulillah income 6 angka. You nampak itu sahaja. Kebanyakan orang gagal dalam business network ataupun dia rasa frust business sebab you tak faham business network ni. Yang you nampak, bestnya leader-leader income 5 angka. Bestnya leader-leader income 6 angka. Memang best income 5 angka, 6 angka. Kenapa dia orang boleh dapat 5 angka, 6 angka dan sebagainya? Sebab dia orang faham business network. Kebanyakan yang jadi frust dan down ni sebab you tak faham game business network. So Rahman nak bagi you all lebih jelas. Apa game business network ni? Business network ni, alright, yang boleh buatkan you grow ada 2 perkara. Ada berapa perkara? Dalam business network, yang boleh buatkan you grow adalah 2 perkara. Iaitu so-called, ini adalah kita panggil retailer. Alright, retailer. Dan ni yang kita panggil sebagai trainer. Okay. Alright. Permulaan dalam business network, kebanyakannya you all dan juga tim-tim you all, leader-leader you all akan ajar you all bahagian sini dulu. Bahagian sini dulu, menjual. Retailer atau sebagai mudah adalah menjual. Alright? Menjual kepada end customer. Alright? Ini adalah business network yang pertama. Okay? Konsep dia yang pertama adalah retailer, menjual. Permulaan dalam business network, you all memang kena belajar menjual. Menjual dulu kek, menjual dulu produk memasak, menjual dulu kosmetik, menjual dulu towel. Kena belajar menjual dahulu. Alright? Ramainya give up dekat sini sebab waktu menjual pun you dah fail. Alright? Kalau waktu menjual pun dah fail, alamak malulah nak PM orang, malulah nak ketuk pintu. Alright? Bila you malu, makanya kebanyakannya yang mula drop, mula stop sebab you dekat sini pun you dah fail. Alright, dekat bahagian sini dah fail. Jadi bahagian sini, alright, business network kalau you nak grow, retailer pun you kena pandai jual. Dan the best part dalam memasak sekarang. Okay, Rahman share dengan you all semua Alright, Rahman share dengan you all semua. Rahman dulu bersama dengan memasak tahun 2018 Tahun 2018 Rahman bagi tahu you all. 2018 untung retail untung retail cuma RM2.5. Okay, Rahman nak cerita dengan semua dalam ni. Right? Biar you all faham. Kenapa sekarang ni retail memasak you all sangat untung dan memang boleh bantu you all untuk buat duit. 2018 Rahman join untung RM2.5. Okay, Rahman keep je buat. Dah lah ada branch memasak 2 je. Tapi buat je untung RM2.5. Alhamdulillah lah. Tak ada modal, tak ada yuran, tak ada pegang stok, RM2.5 pun aku ambil. Okay, 2019. Alright. 2019. Mama mula naikkan untung. Alright. Pergi kepada RM4. RM4 tak silap Rahman. Mula naik sikit lah. Mula naik sikit 2019. Dan 2020 pun sama, 2019, 2020 tak silap Rahman sama. 2020 ni dah mulalah tahun lepas. Tahun lepas mula dah untung start RM5 kebanyakannya. RM5 and then kosmetik boleh dapat RM7, boleh dapat RM10 last year. Dan Alhamdulillah sekarang ni 2021 untung you all adalah RM10 per item. You all nampak beza dia? You all punya keuntungan yang berada dalam sesi live sekarang ni. Rahman nak bagi you all jelas dan nampak. Keuntungan you all sekarang ni 4 kali ganda daripada zaman Rahman. Okay. Rahman join Mama Sab 2018. Okay. Rahman join Mama Sab 2018. You all sekarang ni 2021. Keuntungan you all 4 kali ganda. Okay. 4 kali ganda. Banyak ke banyak? Banyak ke tidak untung you all ni? Compare lah. Aku RM2.5 je. Okay. Alright. You all sekarang ni RM10. 4 kali ganda daripada untung Rahman. Waktu awal-awal dulu. Okay. Jadi ini perkara pertama yang boleh buatkan you grow dalam business network adalah dengan cara you faham retailer. Jadi kalau you dah faham, okay, kalau retail aku sekarang ni untung RM10. You nak berapa income you? Nak berapa income? Berapa? Contoh nak income RM1,000 bersih
RM1,000 bersih. Bermakna kalau bahagi dengan satu item RM10, you kena jual 100 biji. Settle. Okay. Kalau dulu ni sekarang you all. Dulu, bermakna kena kali 400 biji. Baru Rahman dapat 1,000 bersih. Okay. Ni Rahman nak bagi you all faham. Ini benda yang pertama you kena nampak. Business mamasab, alright. Yang boleh buatkan you all grow dalam game network pertama adalah you buat retail. Kalau you nak buat 1,000 bersih, you jual 100 biji. Dan confirm ini baru bersih untuk retail. Belum masuk overriding, belum masuk performance, belum masuk leadership. Okay. Ini perkara pertama yang you all kena faham dalam business network, you all kena jadi retailer. Penjual. Clear? Clear semua? Right? Kenapa Rahman sharekan jenis 2018, 19, 20, 21 sebab nak bagi orang faham. Bersyukur sikit boleh ke tidak? Boleh tak bersyukur sikit buat bisnes mazhab ni? Rahman dulu 2018 RM2.5 je. Korang RM10 jadi retail korang lagi tinggi daripada zaman Rahman dulu. Jadi ini perkara pertama yang you all boleh buat. You all kena faham business network, you all kena retail. Okay, dan yang kedua. Yang kedua adalah yang boleh bantu you all grow dalam business network, you kena faham adalah trainer. Alright? Bila cerita tentang trainer ni, benda yang you all akan buat, yes, you all akan recruit. Yes. Benda ni yang ramai orang buat. Ramai gila buat recruit. Recruit setiap minggu seorang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang seminggu. Ada. Alright? Ada yang rekrut ramai. Ya Allah, ramainya you rekrut. Ya Allah, penuh dah grup WhatsApp, penuhnya. Tapi you tak training. Okay? Inilah kesilapan ramai orang dalam business network. Okay? You tak training. Bila you tak train team you all, makanya you all punya income akan stuck lah. Right? Team you all, dia akan buat bila mana ada training. Dan dia pun tahu leader dia buat kerja dia. Okay? Dalam business network, kebanyakan orang gagal menjadi seorang trainer sebab you pandai rekrut. You tak train pun anak team you all. You pandai-pandai, suruh dia pandai-pandai gerak sendiri. Okay? Pandai-pandailah gerak sendiri, aku dah rekrut engkau kan? Ajar sistem pun tidak, ajar marketing pun tidak, ajak Zoom ke, ajak live pun tidak, PM tepi pun tidak, just rekrut je. Inilah yang menyebabkan ramai orang fail dalam business network. Buat jualan dah pandai dah. Training orang, rekrut dah start pandai, dah mula dah. Tapi dekat bahagian sini out. Tak training pun. Inilah yang menyebabkan you punya business kesilapan dalam business network, you akan jadi gagal. Okay? Inilah silap dalam business network. Retail dah pandai, bagus dah. Boleh buat jualan 500, boleh buat jualan 1,000, 2,000, 3,000 personal, bagus. Bahagian training, dah pandai dah rekrut, tapi dekat bahagian training ni, mula dah rasa pandai. Okay? Mula dah rasa pandai dan mula rasa kaya. Okay? Nak cepat kaya, aku rekrut orang je lah. Lepas tu you rekrut, you tak train. Makanya tak ada orang nak duduk bawah orang yang mempergunakan orang lain. Okay? Okay? So clear? Dalam business network, you kena rekrut dan you kena training. Benda inilah yang akan membantu you all grow dalam business network. Okay? So, ini adalah perkara kedua yang you all kena faham, adalah faham business network ada 2 perkara, retail and trainer. So, bila you all buat dua-dua, inilah yang akan buatkan you boleh grow dalam business network mamasab. Faham semua? Okay? Bukan sekadar menjual, tapi you all jadi juga seorang trainer. Inilah 2 perkara yang boleh buat you all grow. Faham semua? Alright, faham semua? Faham semua yang berada dalam live, berada dalam FB live, dalam Zoom? Clear? Oh, hujan lah Okay, so pergi pula perkara yang ketiga. Alright, faham semua? Ada lagi ke tidak ni? Yang berada dalam sesi Zoom ni ada lagi ke tidak? Wah, Alhamdulillah yang berada dalam sesi Zoom. Berikan tepukan untuk diri you all masing-masing. Okay, Alhamdulillah. Kenapa Rahman cakap Alhamdulillah? Okay, Rahman just nak share lah yang berada dalam FB Live. Semalam sebelum Rahman ajak dia orang masuk Zoom, Rahman survey lah. Okay, Rahman buat survey dengan tim Rahman.
siapa yang available untuk masuk dalam sesi Zoom hari ini. Okey, jadi alhamdulillah Rahman calculate anggaran lebih kurang dalam 50 plus je. Okey, 50 plus yang masuk dalam sesi Zoom hari ini, dan alhamdulillah yang masuk dalam sesi Zoom hari ini kehadiran hampir 100%, iaitu 52 orang. Good job. Berikan tepukan untuk diri masing-masing sekali lagi. Itu. Okey, power tak tim Rahman? Power tau. Tengok muka-muka yang power sikit. Kita lanjut sikitlah muka-muka yang power. Alright, buka kamera sikit, say hi sikit. Inilah muka-muka mereka yang power-power. Tim-tim bakal-bakal insya-Allah 5 angka daripada tim Papaman. Gitu. Inilah muka-muka mereka Okey, jom kita teruskan. Alright. Kita teruskan yang ketiga, apa kesilapan? Alright. Kesilapan dalam business network. Okey. Kesilapan dalam business network. Okey. Bila you dah buat retail, you dah buat training. Okey. Ini antara kesilapan yang boleh dikatakan ramai lah. Ramai orang ataupun ramai yang dah mula bina tim, silap dia adalah okey, mula rasa diri seorang je bagus. Dia bagus. Okey. Ini adalah silap besar. Alright. Ini adalah silap besar dalam business network sebab you rasa diri you seorang je bagus. Kalau you dalam business network ni, nama pun network. Nama pun network. Faham tak? Network. Ataupun orang putih kata network, kalau network you all besar akan menentukan you all punya net worth. Net worth, susah sikit nak sebut network kan. Jadi, Rahman nak bagi you all tahu. Ini adalah kesilapan yang paling besar yang menyebabkan business network you all collapse. Ataupun you all punya team tak grow. Dan you all tak boleh pergi jauh dalam business network. Sebab you mula rasa diri you seorang je bagus. Walhal you all baru agent, baru stokis ke master stokis, level master sekalipun. Alright, macam Rahman sekalipun, Rahman tak boleh rasa diri Rahman bagus. Okay? Rahman tak boleh rasa diri Rahman seorang je bagus. Tak boleh. Sebab dalam business network, okay? Business network, alright, contoh. Kalau you ada 10 orang team, alright? 10 orang team, 20 orang team, 30 team, 100 team, tak kisahlah berapa pun, berapa sekalipun tim yang ada 10 orang ke, 20 ke, 30 ke, 100 orang ke, tak kisah. Alright, you kena ada rasa diri diorang boleh grow. Okay. Ini benda ni memang tak mudah lah, memang tak mudah. Sebab ada kala tim kita ni memang dia krik-krik, memang dia tak respon dalam grup, memang dia diam, memang ada. Tapi walaupun diorang begitu, you all sebagai leader, you all tak boleh rasa diri you all seorang je bagus. Kenapa tim aku ni aku share pun tak nak respon? Kenapa tim aku ni aku ajak buat pun dia tak nak buat? You tak boleh ada rasa macam tu. Okay? Apa yang you perlu ada rasa adalah you kena rasa diorang semua boleh grow. Dan the second part, ini adalah kerja you all. You kena kerja sebagai leader yang you kena fikir adalah kerja leader. Alright, kerja leader. Okay. Kerja leader ada 10 team, 20 team, 30 team, 100 team, tak kisahlah berapa ramai sekalipun team you all, you kena faham how. You kena fikir dan you kena faham how ataupun macam mana. Macam mana nak buat diorang grow. Macam mana nak buat team respond. Macam mana nak buat team ikut apa kita sarankan, apa kita ajak buat. Faham ke tidak? Jadi, you all tak boleh rasa diri you all seorang je bagus. You kena rasa team you all boleh grow. Dan bila you ada rasa team you all boleh grow, inilah kerja you sebagai leader. You yang kena fikir how. Right? You yang kena fikir, macam mana aku nak buatkan team aku ni ikut apa yang aku nak share. Macam mana aku nak buatkan team aku ni setiap bulan dia membeli. Setiap bulan dia rekrut. Setiap bulan mesti dia hit sale sekian. You kena ada rasa macam tu. How? Faham ke tidak ni? Lagi-lagi kalau you ada team yang besar. Alright? Contohnya, Rahman kita ambil contoh yang mana berada dalam sesi live ni, Rahman nak bagi you all sedikit tips. Gitulah Sedikit tips. Let's say
Let's say sekarang ni you all ada tim keturunan 30 orang. Biasanya 30 orang ni boleh achievable lah. Boleh dapat 30 orang ataupun 20 orang. Contoh 30 orang ni. Alright. 30 orang ni. Let's say ni Rahman bagi you all nampak Ini cara Rahman untuk nampakkan potensi dekat tim-tim Rahman. Okay, ini cara Rahman untuk buatkan Rahman ada rasa tim Rahman boleh grow dan Rahman boleh bantu tim Rahman untuk diorang nampak potensi diorang. Sebagai contoh, you ada 30 orang tim. Alright? Contoh ada 30 orang tim. Soalan Rahman. Tim you all yang 30 orang ni, alright, tim you all yang 30 orang ni, diorang ada tak satu je kontak nombor phone? Ada ke tidak? Yang berada dalam FB Live. Tim you all yang 30 orang ni, yang you all recruit ni, alright? Ada tak satu je? Satu je. Ada ke tidak? Kontak dekat phone dia. Ada ke tidak kontak dekat phone dia? Satu je. Save nombor kawan dia. Dia save nombor kawan dia. Ada ke tidak? Ada kan? Ada kan? Okay. Kalau tak ada tu macam pelik. Kalau tak ada tu dia macam pelik. Dia zaman mana tu? Okay. Confirm ada. At least satu kontak. Mesti ada. Okay. Jadi dekat sini, ini cara Rahman tau. Ini cara Rahman. Macam mana Rahman buatkan Rahman rasa tim Rahman ni ada chance untuk grow. Tim Rahman ni Rahman boleh bantu dia orang untuk nampak peluang. Jadi Rahman share, kalau ada 30 orang tim dan setiap seorang ada satu je nombor. Satu Bermakna kalau 30 orang, setiap seorang bawa seorang. Bermakna 30 orang lagi. Betul? Betul ke tidak? Betul kan? 30 orang yang you all punya awal-awal ni, kalau dia ada satu je kontak, bermakna you all akan ada penambahan 30. Betul? Bila ada penambahan 30 orang, dekat sini you dah ada total 60 keturunan tim. Faham? Right? You dah ada 60 keturunan tim. Betul? Betul ke tidak? 30 yang asal dan you figure out at least satu je. Satu je. Ajak seorang saja yang masuk dalam join Mama Sab, you akan ada 60 keturunan tim. Dan bila 60 keturunan tim you all ni, takkanlah sekadar masuk je. You sebagai leader kena ada rasa macam mana, how, nampak Abang kata tadi, how. Macam mana aku nak make sure daripada 60 orang ni mesti buat sale sekian-sekian. 60 orang ni mesti dia kena pecah sale. Alright? Sebagai contoh, kalau 60 orang ni, 60 orang ni. Alright, 60 orang yang you all dah recruit. Okay? Termasuklah 30 campur 30, 60 lah. 60 orang ni, let's say, ini cara Rahman untuk buatkan Rahman rasa tim Rahman boleh grow. Dan Rahman memang tim-tim yang Rahman develop ni, at least diorang boleh buat sale dan diorang buat duit. 60 orang. Okay, let's say 60 orang tadi. 60 orang kali dengan performance. Alright. Rahman tak minta banyak pun. At least dalam 60 orang ni, at least dia buat 300 je. 300 je. Right? 300 ni memang boleh dikatakan malas punya level lah. Level malas punya marketing, just buat daripada orang sendiri keliling ataupun daripada WhatsApp status je. 300 je. Memang malas-malas pun boleh dapat lah. Jadi dalam 60 kali dengan 300, you akan dapat berapa? You akan dapat RM 18,000. Betul? Kan? Betul ke tidak? You akan dapat 18,000. 000-6-12-18. Okay? So inilah cara macam mana Rahman buatkan. Rahman tak rasa diri Rahman seorang bagus. Rahman akan figure out, aku ada 30 orang tim. Aku kena make sure diorang boleh grow. So untuk make sure diorang boleh grow, salah satu cara adalah Rahman akan buatkan diorang rekrut seorang. Setiap tim masing-masing rekrut seorang. Jadi daripada tim diorang tu, yang 30 orang ni, alright, 30 orang buat 300, campur yang dahan Rahman sendiri buat 300, makanya akan ada additional 18,000 daripada tim kita. Inilah cara Rahman untuk buatkan Rahman rasa tim Rahman bagus. Tim Rahman boleh grow. Sebab kerja kita memang inilah kerja kita. Kena berfikir how. Bukan berfikir why. Right? Ingat fikir how.
bukan why. Okay, bukan why. Alright. Ingat bila you jadi leader, kalau you tak nak perasan bagus, you jangan fikir why. You fikir how. Ramai kita berfikiran why. Kenapa tim aku ni dia tak buat? Kenapa tim aku ni aku bagi arahan dia tak ikut? Kenapa tim aku ni aku ajak marketing dia orang tak respon? You banyak pergi kepada why. Kenapa? Inilah yang menyebabkan you rasa team you tak boleh grow. Kalau you change, you ubah cara you, alright, you pergi kepada how. Macam mana nak buat tim aku ni dia respon? Macam mana nak buat tim aku ni dia buat sale? Ada dapat idea tak? Ada dapat idea tak? Dapat. Kalau you fikir alasan, you akan dapat alasan. If you fikir kepada solution, you akan dapat solution. That's the key yang boleh menyebabkan you bukan rasa diri you seorang bagus. You akan cuba juga cari jalan nampakkan kepada team you all yang diorang memang bagus. Diorang boleh grow. Okay? Dan alhamdulillah dalam sesi Zoom hari ini 54 orang dan juga dalam sesi live almost 190 orang tadi yang masuk. Alright, sama-samalah benda ni. Inilah kesilapan. Kalau you rasa diri you seorang je bagus, you tak boleh grow dalam business network. You kena rasa team you all pun bagus. Dan bila kita nak buatkan, kita rasa team kita bagus, kerja leader banyakkan bertanya how, bukan why. Kalau you bertanya why, you akan dapat why. Kalau you bertanya how, you akan dapat how. Right? Okay? So inilah 3 perkara yang menyebabkan kesilapan dalam business network. Yang pertama adalah nak cepat kaya tapi tak faham jenis. Jadi Rahman bagi all faham lah jenis business network. Yang kedua adalah kenapa kesilapan besar dalam business network adalah sebab tak faham business network. Ramai orang tahu buat retail, tapi bila bahagian training, you tak training betul-betul. Inilah kesilapan sebab you tak faham game business network. Business network bukan retail sahaja, bahagian training pun kena buat kalau you nak grow. Okay? Dan seterusnya pergi pula kepada yang ketiga. Kesilapan besar yang ketiga adalah sebab you rasa diri seorang je bagus. Bila you seorang je bagus, you tak boleh bina company. Sebab you akan jadi Superman kepada semua benda. Jadi kita tak boleh seorang-seorang je bagus, kita kena ada team kita yang bagus. Jadi Rahman ambil pendekatan dekat sini, kalau you tak kisah ada berapa 10 ke 20 ke 30 orang team, you kena rasa diorang semua boleh grow. Dan inilah kerja you sebagai leader. Fikirkan how. Alright. The moment you berfikir how, you akan dapat banyak solution, banyak idea untuk menggerakkan team you. Okay, sebab you all adalah leader. Dan cara nak cetuskan idea adalah bertanya how. Bukan bertanya why. If you ask why, you akan dapat alasan. If you ask how, you akan dapat penyelesaian. Okay? So inilah 3 perkara, alright, kesilapan dalam business network, dan Rahman sharekan juga perkara-perkara yang you all perlu improve untuk make sure kesilapan ni jangan dibuat. Okay? So itulah 3 perkaranya. Ada apa-apa soalan yang berada dalam sesi Zoom dan juga sesi live? Ada apa-apa soalan? Nampak tak? Rahman dah cakap dengan you all. Sesi Rahman insya-Allah very short and simple. 40 minit settle. Ada rasa bengkak tak kepala? 40 minit aku rasa macam dah catat banyak je. Okay? Ada apa-apa soalan? So far semua clear, dapat? Dapat? Okay, cun. Alright. Yang berada dalam sesi FB Live, you all dapat sesuatu? Okay. Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, silakan bertanya. Boleh buka mikrofon. Oh, alhamdulillah, memang kita punya kehadiran full lah. 56 orang yang berada dalam sesi Zoom. Kehadiran full, tapi full last minute Ini set-set time lecturer ambil attendance baru masuk. Ini set-set lecturer ambil attendance baru masuk Okey, ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan yang berada dalam FB Live, you all boleh tanya, type dekat ruangan komen FB Live. Apa soalan you all? Yang berada dalam sesi Zoom, kalau nak bertanya, better you all buka saja mikrofon. Silakan, apa soalannya?
Aha. Thank you so much yang berada dalam sesi live. Thank you so much yang dah sharekan video live ni. Semoga bermanfaat untuk you all semua. Dan insyaAllah you all semua dah faham dah apa benda yang you all tak boleh buat dalam memasak ni. Dan insyaAllah you all boleh improve lagi. Okay? Jadi silakan soalan. Alright, silakan soalan. Kalau korang tak tanya memang tak ada tak ada soalan lah. Kalau tak ada soalan pun cuba respon dekat ruangan chat, tak ada soalan Pak Peman. Tak ada soalan Pak Peman. Okay? Ada soalan? Rare kan? Okay. Ada soalan tak? Tadi ada yang tulis dekat ruangan komen FB tadi. Ada yang bertanya dekat komen FB tadi. Okay, dalam Zoom tak ada soalan. Good job. Okay. Soalan ni tak relate kepada sesi kita hari ni, tapi Rahman akan jawab jugalah. Kebiasaannya Rahman akan bagi masa 10-15 minit untuk bertanya. Jadi ada soalan yang bukan berkaitan topik kita hari ni pun boleh. InsyaAllah Rahman akan cuba jawablah. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama yang Rahman dapat dekat ruangan live. Okay. Macam mana nak selalu bagi high energy walaupun banyak kerja? Okay. Walaupun banyak kerja, macam mana nak keep high energy? Okay. Siapa nak tahu jawapan ni? Angkat tangan CI. Alright. Okay. Mungkin dalam ni pun ada banyak kerja juga je korang. Benda pertama, alright. Benda pertama yang you all kena buat, okay, yang kata macam mana nak selalu bagi high energy walaupun banyak kerja. Sometimes, kita ni tak banyak kerja tau. Tapi kita rasa banyak. Okay. Realitinya tak banyak pun kerja. Tapi kita rasa banyak. Cuba perkara yang pertama you boleh buat adalah cuba you tulis apa yang banyak sangat you buat tu. Okay? Cuba you tulis apa benda yang banyak sangat kerja tu. Cuba tulis. Bangun pagi, sarapan, apa lagi? Cuba tulis. Apa yang kerja banyak sangat tu. Alright? Okay? Bila dah tulis, alright. Bila dah tulis kerja yang banyak-banyak tu, perkara yang kedua adalah you sortingkan. Mana yang perlu buat dulu? Mana yang perlu buat dulu? Pertama listkan, yang kedua sorting, dan yang ketiga buat dengan fokus. Itulah cara dia untuk keep high energy. Ramai kita ni kenapa bila banyak kerja you akan jadi serabut? Sebab you tak manage betul-betul kerja yang you buat. Sebagai contoh kalau kita nak kemas rumah. Kita nak kemas rumah, benda yang pertama kena buat selalunya kita akan start menyapu dulu kan? Betul tak? Betul ke tidak? Kalau nak kemas rumah biasanya akan start menyapu dulu kan? Menyapu atau vacuum dulu. Tapi isunya, kenapa boleh jadi serabut, boleh jadi rasa macam banyak kerja? Sebab you pergi mop dulu. Bila dah mop, makanya habuk-habuk melekat, lepas tu baru kau pergi sapu. Itulah menyebabkan kita akan rasa macam, ya Allah serabutnya kerja ni banyak sangat. Sebab you tak sorting. Jadi benda pertama, kalau you rasa banyak kerja, you senaraikan dulu kerja-kerja you. Yang kedua, you sortingkan mana kena buat dulu. Yang ketiga, buat dengan fokus. Alright? Dan buat dengan cepat. Okay, itulah caranya macam mana nak high energy walaupun you banyak kerja. Bukan, ya Allah banyaknya kerja aku. Semua orang banyak kerja lah. Okay, semua orang banyak kerja. Jadi bergantung macam mana you manage. Jadi cara dia adalah listkan apa kerja you. Kedua, sortingkan mana kena buat dulu. Yang ketiga, buat dengan fokus dan cepat. Itu cara dia. Dia tak ada cara lain. Okay. Right. So itulah caranya. Macam mana nak buatkan you punya kerja lebih berkualiti dan high energy. Gitu. Alright. Second question. Banyak dah yang menjawab I ni dah ke bawah-bawah dah soalan korang. Okay. Alright. Betul Tok Man, stres tak tentu pasal sebab tak organize. Betul lah, memang itu je isunya. Isunya sebenarnya you tak organize betul-betul dan you tak buat dengan speed. Mungkin buat kerja, buat kerja sekadar kerja. You tak buat dengan fokus, you tak buat dengan speed. Itunya jadi macam banyak sangat kerja. Okay? Next soalan. Soalan seterusnya. Apa lagi soalan? Okay. Apa lagi soalan?
Alright, dah membaca sekejap. Soalan-soalan atas tadi dah hilang lah sebab ramai respon I. Assalamualaikum Tok Man. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, I. Apa ni nak tanya berkenaan dengan leader lah, leader. Okey, untuk macam mana kita menjadikan orang tu tengok kita sebagai leader yang apa baik. Lepas ni kan kita akan mungkin sampai 20,000, 30,000 kita akan nak buat tim sendirian. Okey, macam mana orang nak pastikan kita ni kekal sebagai leader yang baik? Okey. Kan sekarang ni kan dia tengok Tok Man je kan. Dia tengok Tok Man je. Sekarang ni lepas ni kita akan pisah kan 20,000, 30,000. Nak pastikan dia orang tengok kita tu macam mana pula? Okey, bagus. Alright. Bagus soalan daripada I. Macam sekarang ni yang berada dalam FB Live ataupun yang berada dalam Zoom. Okey, bagus soalan ni untuk you all punya lesson learn. Kebanyakannya yang mana baru start bina team, you all tak ada buat group sendiri, betul? Tak ada buat group sendiri. Yang mana baru sale 2,000 ni tak payah buat group sendiri kebanyakannya. Kita recommend masukkan saja dalam group leader yang stokis sebab dalam tu energy lagi best, vibe lagi best apa semua. So soalan daripada I. Lepas ni kalau I dah naik ke level 30,000 sebulan, macam mana nak buatkan orang rasa I ni bagus? Itu soalan dia, betul I? Okay, bagus. Alright. Macam mana nak buatkan I rasa bagus? Ini cara dia I. Dalam grup keturunan yang I ada sekarang, inilah tempat dan juga masanya untuk I tonjolkan diri. Okay? Dalam grup you all bersama dengan leader you all yang stokis-stokis yang berada dalam Zoom ni, you all ada grup dengan stokis you all ada grup dengan leader you all dan tim-tim you all pun ada dalam tu. Inilah masanya untuk you show off. Okay? You masukkan tim you dalam grup keturunan bukan untuk alhamdulillah nanti diorang boleh dapat connection dengan Papa Man. Alhamdulillah diorang boleh. Bukan. Itu bukan sebabnya you all masukkan tim you all. You all masukkan tim you all dalam tu, reason dia adalah supaya bila tim you all dalam grup besar dan you yang lead grup tu, you ada rasa, grup ni grup Papa Man, aku tak kisah. Grup ni pun akan jadi grup aku. So, dekat situ, I kena keluarkan I punya credibility. Mula start sharing, masuk je. Tak ada boundary dalam grup-grup leader you all yang mana grup keturunan. Kalau you rasa grup tu you nak masuk, you masuk je. Tak payah, alamak ini kan grup Papa Man. Bukan, no. Nama pun grup keturunan. Masuk je dalam tu, sharekan apa yang you nak share. Right? Sharekan apa yang you nak share. You nak share tips ke, you nak share you punya win ke, you nak sharekan teknik yang you baru buat ke, share. Sebab dalam grup keturunan itulah tempat you nak show off, tempat you nak bina branding, tempat you nak bagi orang trust. Okay? Dan kalau you buat FB Live dekat public, you bagi tahu dalam grup keturunan, salam semua, hari ni I nak buat FB Live. Jom jemput masuk, sharekan live FBI. Sharekan live FBI. FBI. Okay? Gitu. So itu cara dia I. Okay? Sebab dalam grup keturunan, ramai kita, grup keturunan ataupun leader-leader you all bagi kebenaran untuk masuk, ramainya you masukkan je tim. Lepas tu you buat bodoh je. Itu sebabnya tak naik credibility. Orang rasa macam, mana leader aku ni dalam grup keturunan tak nampak pun, tak berbunyi pun. Itu yang menyebabkan you tak boleh grow. Grup keturunan function dia adalah preparation untuk you jadi next leader. Kalau dalam grup keturunan, ni nama bagi you reality. Kalau dalam grup keturunan pun you tak boleh menyerlah. You tak berani nak share. You tak berani nak keluarkan diri. Rasanya. Dah ada grup sendiri, ada orang nak dengar cakap kau? Tada! Macam apa? Khabib apa yang negro tu? Inilah Kabilen. Kabi apa tak nama dia? Gitulah. Right? Kalau dalam grup keturunan yang ramai-ramai tu, ada leader orang lain, ada tim you all, ada cicit cuit you all tak boleh menyerlah. You tak berani nak, salam semua, I nak share lah. Salam semua, I ada buat satu tips ni. Kalau you tak berani dalam grup keturunan nak sampaikan, you rasa ada grup sendiri nanti, berani ke? Gitu je. Right? So grup keturunan sekarang ni, tempat dan masanya untuk bina credibility. Once credibility you up, you pindah group, orang akan ikut you.
Okay, orang akan ikut you. Itu cara dia. Okay, jawab soalan I. Good job. Yang lain belajar sesuatu? Yang berada dalam FB Live? Kabi Tok Man. Right? Belajar sesuatu yang berada dalam FB Live? Okay. Belajar ya. Dalam ni memang ada juga beberapa orang yang dalam FB Live, you all bersama dengan group leader you all. Jadi bila duduk dalam group leader you all masuk je. Okay, you all masuk je. Tak semestinya you duduk dalam tu sebab aku, ini kan group leader kan? Tak. Itu adalah group you all. Okay. Alright. Jadi Rahman, pergi soalan yang seterusnya. Last soalan. Sebab kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Last soalan. Rahman baca sekejap. Sekejap. Walaupun kita bukan admin, kita boleh share je. Betul lah, share lah. Sebab dalam tu kan ada team you all. Share je lah. Dah biasa share baru orang dengar cakap you all. Lagi-lagi dalam tu ada team orang lain kan. Bila you share, team-team orang lain pun cakap, oh best lah sharing abang I, best lah sharing abang I, power lah abang I. Itu pun dah kena sumpahan baik-baik. Itu yang buatkan you lagi power. Okay? Right, last soalan. Rahman baca sekejap Rahman akan pilih soalan, tak semua soalan Rahman akan jawab ya. Okay. Last soalan. Okay. Bentar ya. Ada dalam sesi Zoom ni ada yang nak bertanya? Kalau nak bertanya, kita bagi laluan untuk sesi Zoom. Okay. Alright. Kalau dalam sesi live memang ada certain soalan memang Rahman tak jawab tau. Kalau Rahman tak jawab maksudnya you all boleh tanya leader. Kalau Rahman tak jawab soalan you all maksudnya Rahman you all boleh bertanya dengan leader you all. Okay, bagus soalan. Yes, good job. Soalan daripada Junior Cikgu Legend. Gitu kan, Junior Cikgu Legend. Kenapa nama kau macam tu? Okay, Junior Cikgu Legend, Cik You. Junior Cikgu Legend, ni recommendation Rahman siap-siap teruslah kita advice. Right? Recommendation Rahman lepas ni icon FB tu pakai muka sendiri. Ni kita terus komen lah kan. Mungkin dalam ni keturunan kita terus komen. Lepas ni icon make sure pakai gambar muka sendiri, baru akan meningkatkan trust you all dengan customer bakal prospect you all. Okay? So, soalan daripada Junior Cikgu Legend. Alright. Macam mana kita nak bagi anak team kita expose dalam grup keturunan? Good question. Tadi soalan daripada I, dia bertanya macam mana nak jadi leader untuk make sure lepas ni orang akan ikut dia. Dan soalan kedua, soalan daripada Cik Yu ni dia tanya, macam mana kita sebagai leader nak exposekan anak keturunan kita dalam group leader. Right? Macam mana kita nak exposekan anak keturunan kita dalam group leader. Siapa dalam ni selalu grup keturunan you all ataupun tim-tim you all malu nak expose? Angkat tangan saya. Right? Dia orang diamlah papaman dalam group leader. Ada. Yang dalam FB Live ada. Tim saya diamlah papaman dalam group leader. Jangan Rahman minum sekejap. Okay. So ini cara dia. Yang pertama, ini cara yang paling mudah lah. Cara paling mudah, you all kan sebagai leader kepada team you all. You all sebagai leader kepada team you all, benda yang pertama yang you boleh buat contoh. Benda yang pertama you all boleh buat adalah encourage dia untuk share win dalam group. So kita nak suruh dia share win dalam group, janganlah terus share lah dalam group. No. Right? You pergi PM dulu anak-anak team you all yang buat sale. Siapa ada anak-anak team yang dalam grup keturunan dia buat sale. You all kan nampak ranking kan? Setiap hari you nampakkan ranking. Betul tak? You tengok anak you all yang ada peningkatan sale. Contoh Yaya ada peningkatan sale contoh Yaya ada peningkatan sale. You adalah leader kepada Yaya. You PM Yaya. Yaya, hari ni ada dapat sale lah Yaya. Tanya. Yaya buat macam mana tu Yaya?
Oh, Yaya buat sekian macam ni. Boleh share tak sikit Yaya? Screenshot Yaya. PM tepi dengan anak-anak yang buat sale. Ini benda yang pertama. Benda yang kedua, you pergi masuk dalam grup keturunan ataupun grup leader you all. You pancing orang untuk mula attention dengan you all. Korang-korang dalam ni, Rahman nak share lah. Ada one of leader Rahman, dia buat sale best. Nama dia leader Yaya. You all nak belajar tak daripada Yaya? Kalau nak belajar, respon. Nak belajar, tag Yaya. Nak belajar, tag Yaya. Contoh. Alright? So, bila dah ramai orang tagging dia, UPM lah Yaya. Yaya, dah ramai orang tagging Yaya tu, minta Yaya share. Nanti Yaya share tau screenshot ni. Nanti Yaya share lah dalam grup. Bila Yaya share dalam grup, itu salah satu contoh untuk exposekan anak kita ke dalam grup leader. Clear yang pertama? Cara pertama clear? Ini cara yang pertama untuk you exposekan tim kita ke dalam grup leader. Sebab konsep dia macam ni tau. Konsep dia, kita pergi lepak dengan satu member, grup member yang kita dah kenal lama. Grup member sekolah menengah, lepas tu kita bawa kita punya seorang member kawan universiti. Kawan universiti kita dengan kawan sekolah kita, dia tak kenal. Alright? Bila dia tak kenal, kitalah punya part untuk sambungkan dia orang. Jadi samalah dengan konsep network. Tim kita dalam ni semua dah buat sale, mungkin dah kenal-kenal. Anak tim kita belum kenal-kenal, tapi dia dah buat sale. Cara dia, kita sambungkanlah dia. Sambungkan dengan cara kita PM tepi, kita bakar dalam grup ni, lepas tu yang ni share dalam sini. Itulah cara dia yang pertama untuk buatkan tim kita yang baru expose dalam grup keturunan. Okey. Cara yang kedua. Right? Cara yang kedua, dalam grup keturunan biasanya you all punya leader, top leader lah. Stokis ke, master ke akan buat sharing, betul? Jadi kalau you all punya leader, stokis ataupun master yang buat sharing dalam grup tu, you sebagai leader, you ajak tim you all, you tagging. Contoh, salam Ika. Ika dah baca dah dalam grup. Contoh. Salam, you all tagging. Okay, jom semua tim-tim Ika Legacy contoh. Salam semua, jom tim-tim Ika Legacy. You all dah baca ke sharing daripada Papa Man? Kalau dah baca, respon dan baca contoh. Alright? You tagging you all punya team dalam grup supaya dia all mula aware. Alright? Supaya dia orang mula aware. Itu cara kedua. Tagging anak tim dalam grup keturunan dan bagi ada CTA sikit ke untuk dia orang respon dalam grup. Okay? Clear? Alright, ada lagi nak bertanya? Ada lagi? Perlukan lagi tips? Macam mana nak expose? Dan yang ketiga, alright. Alright. Cara yang ketiga nak exposekan anak tim, alright. Kalau anak tim tu jenis memang pemalu gila, ini cara dia. Alright. Cara dia adalah you all PM tepi. Dia dah buat sale dah. You all PM tepi, borak-borak, dia dah share kan. You screenshot, yang benda-benda yang you screenshot conversation tu you all share dalam grup. Korang hari ni Nisa contoh korang hari ni Nisa dapat sale. Cuba korang baca macam mana Nisa buat ni. Tadi Rahman baru interview dia. Kalau you all belajar sesuatu daripada sharing Nisa ni, respon. Thank you Nisa. Contoh. Faham ke tidak? UPM tepi dah dapat conversation, screenshot. Screenshot masuk dalam grup keturunan, you tagging Nisa, suruh orang lain say thank you kepada Nisa. Itu cara untuk buatkan anak you yang buat sale ataupun anak you yang hidup-hidup ni, hidup dah buat sale apa semua ni, dia terekspos. Orang lain buat, senang je dapat rasa. Jangan tiba-tiba terkejut kita, Ika. Alright. Belajar? Dapat? Dapat semua? Okay, so itulah 3 cara macam mana nak exposekan you all punya team dalam grup keturunan. Okay, itulah cara dia. Ada 3 cara tadi. Alright, so dah jam pukul berapa? Ngam. Jam 3 PM. Oh, memang Rahman punya timing sharp lah. Alright. Okay, timing kita memang sharp lah hari tu. Okay, Alhamdulillah. Dah tepat 1 jam. Kita mula tadi pukul 2. Alhamdulillah dah pukul 3.
Okay, so itu saja untuk sharing Rahman hari ini. Alright, thank you so much yang berada dalam FB Live daripada awal sampai akhir, dan thank you so much yang berada dalam sesi Zoom, seluruh tim Papa My Legacy, keturunan tim Papa My Legacy, dan juga semua yang berada dalam sesi FB Live dan juga Zoom hari ini. Rahman doakan akhir kata daripada Rahman. Alright, Rahman doakan yang mana belum capai ejen akan capai ejen, yang mana belum capai 5 angka bulan ni, insya-Allah you all akan tembus 5 angka. Yang mana belum capai stokis akan capai stokis, yang mana belum capai master akan capai master, dan yang mana belum capai platinum akan capai platinum, dan coming soon insya-Allah sama-sama kita pula akan capai ke level sapphire. Okay, so itu saja daripada Rahman. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa lepas ni yang berada dalam FB Live, you all jangan segan-segan PM je leader you all. Yang berada dalam FB Live, ada apa-apa soalan, tanya je leader you all. It's okay untuk you bertanya apa-apa soalan, insya-Allah leader you all boleh jawab dan leader you all boleh bantu. Sama juga yang berada dalam Zoom, dalam grup kita, kalau ada apa-apa tanya saja. Clear? Alright. So itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak yang berada dalam FB Live. Kita jumpa lagi. Bye bye.